Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita sambung pelajaran kita. Okay, cikgu tulis ni sebagai redox 3 lah. Sebab cikgu akan terangkan tentang cara yang ketiga untuk menentukan proses tu penurunan ke pengoksidaan. Okay, rujuk pada yang cikgu bulatkan kuning tu. Kalau proses penurunan, dia mesti terima elektron. Bahan tu terima elektron. Kalau proses pengoksidaan, bahan tu akan hilang elektron. Alright, rujuk contoh yang bawah pula, cikgu dah bagi 2Na tambah Cl2 menghasilkan NaCl. So, bahan tindak balas ialah natrium dan klorin. Hasil tindak balas ialah natrium klorida. Okey, macam mana kita nak tengok dua bahan ni, natrium dengan klorin ni, sama ada dia membebaskan atau menerima elektron? Okey, natrium. Tengok natrium asalnya dia adalah apa? Okey, asalnya dia adalah dalam bentuk atom. Tapi pada akhir tindak balas, NaCl tu dah jadi dalam bentuk ion. Kan? NaCl. So, itu dalam keadaan ion. So, Na ialah logam. Logam akan donate elektron untuk membentuk ion positif. Logam donate elektron untuk membentuk ion positif. Ion positifnya apa? Na+. Kan? So, dia akan donate 1 elektron. Nampak Natrium akan melepaskan elektron dan proses ni adalah proses pengoksidaan. Alright. Bahan yang kedua ialah klorin, Cl2. Asalnya di dalam keadaan atom ataupun molekul lah, Cl2. Akhir tindak balas dia jadi ion. Awal tindak balas Cl2, akhir tindak balas menjadi ion klorida. Jadi apa yang berlaku sebelum tu? Cl2 telah menerima 2 elektron untuk membentuk ion klorida. Nampak Cl2 ataupun klorin menerima elektron, iaitu melalui proses penurunan. Proses penurunan. So, ada dua lah. Satu, Na menerima elektron, proses pengoksidaan. Cl2 pula menerima elektron. So, ini proses penurunan. Bila ada dua proses, iaitu proses penurunan dan pengoksidaan dalam satu tindak balas, so, tindak balas ni adalah tindak balas redox. Okay, ada yang tanya, kenapa ada tulis proses dekat bawah proses pengoksidaan tu ada ditulis ejen penurunan? Kenapa? Sebabnya, bahan yang mengalami pengoksidaan, bahan tu adalah ejen penurunan. Okey, bahan apa yang mengalami pengoksidaan? Natrium. Natrium mengalami pengoksidaan. Natrium mengalami pengoksidaan. Jadi, natrium juga adalah ejen penurunan. Dia terbalik je. Okey, yang kedua, bahan yang kedua ialah klorin. So, klorin bahan yang mengalami penurunan. Dia diturunkan kepada Cl-. So, klorin adalah ejen pengoksidaan. Cikgu repeat bahan yang mengalami pengoksidaan adalah ejen penurunan. Bahan yang mengalami penurunan adalah ejen pengoksidaan. Cikgu harap semua jelas setakat ni. Kalau ada apa-apa yang tak faham, nak tanya, macam biasa, boleh terus WhatsApp cikgu ataupun Telegram cikgu, tak apa, PM cikgu. Okey? Jangan lupa teruskan belajar, jangan berhenti belajar walaupun kita duduk rumah. Stay at home, stay safe at home. Tetap kena belajar sebab tahun ni SPM. Okay, itu je. Terima kasih. Jumpa lagi. Redox 4.